Hujan yang turun bagaikan air mata. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke kelas matematik Muallimah yang terakhir untuk minggu ini sebelum Muallimah Syanida mengambil alih. Jadi untuk yang terakhir ini, saya nak kamu teka apa agaknya tajuk kita minggu ini berdasarkan video kejap lagi yang Muallimah tunjukkan, dan Muallimah juga ada kumpulkan beberapa video yang terbaik daripada cikgu-cikgu sekolah lain untuk tontonan kamu. Saksikan. Hi everyone. So hari ni kita nak masak sambal telur. Okey, mula-mula kita masukkan bawang, lepas tu tumis. Kemudian sekarang ni kita tengah masukkan cili. Okey, kalau nak masukkan cili tu kamu anggarkan agak-agak. Okey, berapa yang kita nak masak untuk telur tu dalam berapa biji. Kalau 10 biji, so kamu agak-agak masuk dalam beberapa sudu. Okey, kamu anggarkan untuk masak telur ni. Okey, sambal telur. Okey, kamu tumis sampailah masak sambal ni sampai naik minyak. Okey, tunggu sekejap dalam beberapa minit. Jadilah dah. Dan faham. Yang pertama ialah suku. Ini adalah suku ya. Suku. Di dalam pecahan dia ditulis 1/4 ataupun 1 daripada 4 bahagian. Yang kedua adalah separuh ataupun disebut juga setengah. Okey. Dalam pecahan ditulis 1/2 ataupun 1 daripada 2 bahagian. Dan yang ketiga adalah 3 suku. Okey, 3 suku ataupun ditulis 3/4 atau 3 daripada 4 bahagian. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk berkaitan anggar kuantiti. Berikut adalah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan untuk kali ini. Sebelum kita teruskan, tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan anggar kuantiti? Anggar kuantiti bermaksud menyatakan bilangan yang tidak tepat tetapi logik berdasarkan set rujukan. Bagus. Ingat ya murid-murid, bilangan yang dinyatakan tidak tepat tetapi logik. Mari kita lihat contoh yang pertama ini. Terdapat 2 tangki air di sini. Tangki A dan tangki B. Tangki A mengandungi 200,000 ml air dan tidak dinyatakan isi padu bagi tangki B. Berapakah anggaran isi padu air di dalam tangki B? Untuk mencari isi padu bagi tangki B, kita perlulah menjadikan tangki A sebagai set rujukan, iaitu berpandukan isi padu pada tangki A, kita akan membuat anggaran bagi isi padu air di dalam tangki B. Mari kita teruskan mencari anggaran isi padu air di dalam tangki B. Tangki A adalah set rujukan kita. Kita dapat lihat di sini air di dalam tangki B adalah kurang daripada tangki A. Bermaksud isi padu air di dalam tangki B adalah kurang daripada 200,000 ml. Langkah pertama, kita akan bahagikan tangki A kepada 2 bahagian. 200,000 bahagi 2, iaitu 100,000 ml bagi setiap bahagian. Jadi di bawah ini adalah 100,000 ml dan di atas ini juga 100,000 ml. Kita dapat lihat paras air di atas ini adalah separuh daripada 100,000 ml. Jadi kita akan bahagikan 100,000 ml dengan 2
menjadikan satu bahagian ini adalah 50,000 ml. Kita akan tambahkan kedua-dua nombor ini bagi menyatakan anggaran isi padu air dalam tangki B. Anggaran isi padu air di dalam tangki B lebih kurang 150,000 ml. Mari kita lihat contoh yang kedua ini pula. Jisim bata pada pelet A adalah hampir 370 kg. Jadi, kita akan anggarkan jisim bata pada pelet B. Pelet A adalah set rujukan kita. Bata pada pelet B adalah lebih banyak. Jadi, jisimnya mestilah lebih daripada 370 kg. Mari kita bandingkan kedua-duanya. Dua bahagian bata ini lebih kurang 370 kg. Jadi kita akan tandakan pada pelet B, dua bahagian bata adalah lebih kurang 370 kg. Sekarang kita akan nyatakan jisim bata di atas pelet B dengan menambahkan kedua-dua nombor ini. Anggaran jisim bata di atas pelet B lebih kurang 740 kg. Contoh yang ketiga iaitu contoh yang terakhir, terdapat dua riben di sini, riben ungu dan riben merah. Panjang riben ungu adalah 20,000 cm dan kita akan anggarkan panjang riben merah. Riben ungu adalah set rujukan kita. Untuk memudahkan kita menganggar panjang riben merah, kita akan tandakan anggaran panjang satu riben merah ini pada riben ungu seperti ini. Terdapat lebih kurang 4 bahagian yang sama besar dengan satu riben merah. Jadi, kita akan bahagikan 20,000 cm dengan 4. Satu bahagian lebih kurang 5,000 cm seperti ini. Jadi, kita akan nyatakan panjang riben merah lebih kurang 5,000 cm. Yang ini caranya adalah, okey, awak tak perlulah nak lukis aquarium ni cantik macam ni, tak perlu. Okey, awak hanya sebab awak kena lukis kotak saja, okey, supaya awak nak tahu awak nak ukur tu macam mana. Okey, nanti awak conteng kat buku teks pula. So awak lukislah. Tak payah lukis kotak saja. Okey, lukis kotak ni saja. Tak payah lukis dalam. Okey, siapa nak lukis rajin bolehlah. Okey. So kita lukislah kotak. Ni lukis. Okey, kotak ni je. Macam ni je lukis. Lukis macam ni je. Okey. Okey, sebab penting kita nak tengok takat air dia tu. Okey. So, kat sini penuh kan? So, airnya penuh. Kat sini airnya penuh. Airnya penuh. Okay, kat sini awak buatlah garis. Dia adalah separuh dia kan? So, awak garis dia macam tu. Okey, ambil pemaris garis. Yang ini atas sikit, garis airnya macam tu. Boleh? So, aquarium ni tulis kat bawah ni P, ni Q dan dia punya nilainya bawah. Okey, tulis macam tu. Tak perlu buat aquarium. Siapa nak lukis boleh tak salah. Okey. Okey, so kat sini kita tengok baliklah apa cikgu cakap tadi. Kita tengok P, dia tanya P dan Q. Okey, P dan Q. Okey, kita tengok ini adalah separuh dia, betul? Separuh daripada, macam mana nak cari separuh? Kita nak kena buat apa? Ini adalah separuh dia, betul? Dan separuh dia kena buat apa? Bagi 2. So, awak bagi 2 lah. Okey, ini sama juga, awak dah bagi 2. Ni dia dah sama tengah, ada sikit. Ini kesnya. Yang ini kesnya macam yang nombor 1 tadi. Kita bahagi 2, kemudian kita buat lagi antara 2 tu kita bahagi berapa? Okey, awak tengok kat sini. Kalau awak tengok kat sini, awak boleh nampak. Okey? Boleh nampak? Okay. So kat sini kalau awak boleh nampak, awak boleh bahagi berapa? Boleh bahagi 3 kan? Okay. So bila dah dapat nilai, awak tulis nilai Q berapa, P berapa, awak tulis kat sini. Okay, awak tulis berapa awak dapat. Kat sini pun sama berapa awak dapat. Dan awak jawablah isi padu air dalam aquarium P dan Q. Jawab cara anggaran. Okay.
Anggaran isi padu dalam aquarium P apa? Lebih ke kurang ke? Lebih kurang ke? Okey. So awak tengok balik, rujuk balik lebih ke kurang. So kita jawab cara yang betul anggaran macam mana. Boleh rujuk buku teks, cara jawab. Okey. B, bilangan gula-gula di dalam mesin B. Okey, ini pun sama. Awak buat juga kotak dia. Buat kotak macam ni je, tegak ni je. Kemudian tulis ini mestilah A kan, ini B. Okey. Awak buat awak ambil A ni je, awak lukis A ni je sampai sini je. Okey, tak payah sampai bawah. Okey, ni je kotak ni. Okey, boleh lukis kotak ni. Okey, dah lukis kotak ni. Kotak ni je. So sama besar lah. Maksudnya janganlah sini kotak sini besar macam ni. Ni kotak buku awak kan. Awak lukis sama besar. Ini kotak ni. Balang ni yang pertama. Okey, ada berapa kotak? 1 2 3 4. So sini 4 jugalah. Janganlah sini tiba-tiba kecil macam tu. Macam mana nak buat sama kan? So maksudnya sama besar. So bila sini sama besar, sini pun sama, ukurannya sama. Kira kotak lukis tu. Buat besar macam tu. Okey? Ni cikgu buat saya ingat sikit. Okey, so buatlah ini adalah B. Ini A lah kan. So kita tengok kat sini dia punya gula-gulanya penuh. Penuh ada berapa? 35,000 biji. Ini dekat sini saja. Bawah saja kan. Ambil pembaris, awak boleh ukur. Awak tengok dia bawah saja. Okey? Bawah saja. So cikgu dah kata tadi, kita nak cari apa-apa kita garis tengah. So sebab tu cikgu kata kita buat lagi seimbang. 1 2 3 kan. So inilah. Ambil pembaris, tengok yang mana tengah dia, ukur letak pembaris tu daripada sini sampai sini. Okey, garis. Okey, so awak boleh dapat tengah dia. Boleh? Cari dulu tengah. Dah dapat tengah, buat apa? Bahagi 2. Kemudian kita tengok kat sini, kita nak yang kecil ni je. So kat sini ni kalau ikutkan dia bahagi berapa ni? 1 2 3 4. Okey, so nak kena buat apa? Bahagi. Kemudian cara jawabnya macam mana? Okay, awak boleh rujuk balik buku teks. Ayat dia ada ayat dia, perkataan dia. Okey? Okey. Macam mana? Dah faham macam mana nak menganggar kuantiti? Okey, menganggar kuantiti tu kamu kena tahu kata kunci dia untuk menganggar kuantiti, apakah maksud-maksud dia. Okey, seterusnya jangan lupa siapkan latihan yang saya beri dalam buku aktiviti. Okey, kalau buku aktiviti tu dekat saya tak apa, kamu siapkan latihan yang saya bagi tu, dalam yang saya bagi dalam gambar tu, kamu boleh salin dalam buku tulis. Okey, salin soalan dan tulis jawapan. Dan akhir sekali Muallimah nak ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid darjah 5 yang mengikuti kelas Muallimah daripada awal sehinggalah hari ini. Jangan lupa jawab soalan kuisis, 2 set soalan kuisis. Okey, dan upload jawapan kat situ. Okey, love untuk semua. Bye.